soalan rumusan. Soalan pertama dalam kertas Bahasa Melayu 2 SPM. Okey, baik. Iaitu soalan rumusan. Soalan rumusan ini merupakan satu soalan yang sebenarnya memperuntukkan 30 markah dan mudah untuk kamu peroleh semaksimum markah yang mungkin. Kamu dah diminta untuk menyalin markah-markah wajaran, dan termasuklah markah wajaran bagi soalan rumusan ini ialah untuk awak mendapat sekurang-kurangnya A minus ataupun A tolak, iaitu 26 per 30 sahaja. Itu dah paling wajar minimum untuk awak. Kalau berlaku juga kesilapan ataupun di bawah lagi markah 26 itu, maka kamu akan, saya anggap, sangat rugi. Rumusan ini lebih pada teknikal macam ni. Jadi kena pada hari ni saya nak awak fokus teknik untuk membina sebuah rumusan, satu rumusan. Berdasarkan bahan yang ada di hadapan, sila fokus pada paparan ataupun paparan layar di hadapan. Okey, katakanlah ini soalan rumusannya. Okey, baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian buat satu rumusan tentang kesan pemanasan global dan sebab-sebab masyarakat kurang mengambil berat terhadap fenomena ini. Okey, saya hari ini nak fokus pada satu teknik pendahuluan saja. Kita mulakan dengan pendahuluan. Karangan ada berapa kerangka utama? Ada 4 kerangka utama. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, isi tersurat. Yang ketiga, isi tersirat. Dan yang keempat, penutup. Bermaksud dekat sini lebih baik kita menggunakan 4 perenggan supaya hasil rumusan awak ditulis dalam keadaan yang kemas. Dan memudahkan, menyenangkan hati pemeriksa. Okey, sila lihat di hadapan. Saya nak menggunakan pendahuluan yang bermula dengan frasa petikan episod pertama. Rumusan membincangkan. Tidak ada kata tunjuk ini, tidak ada kata tunjuk ini. Kesilapan. Okey. Jadi, siapa nak cuba bina ayat pendahuluan? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Aziz nak cuba. Salah tak apa Aziz, yang penting cuba. Cuba Aziz, rumusan membincangkan berdasarkan soalan. Rumusan membincangkan akibat pemanasan. Okey, kejap. Rumusan membincangkan. Okey, Aziz tadi dia sini asalnya kesan. Kata kunci yang pertama ni, ini adalah kata kunci untuk isi tersurat yang pertama ni. Asalnya dia guna kesan. Kita dengar tadi Aziz kata akibat. Jadi penegasan di sini ialah kata kunci asal untuk isi tersurat ini wajib ditukar dengan kata yang lain tetapi sama maksudnya, yang sinonim, yang sama dengan kesan. Selain kesan, apa tadi ada sebut? Akibat, implikasi, apa tadi? Sebab. Sebab tak ni. Tu. Okey, tak apa, cukup tu je lah. Kesan boleh. Kalau dia keluar kesan, tukar pada akibat tadi ataupun implikasi. Dalam Mas A plus awak dah ada dah sebenarnya. Okey, lepas itu Aziz, pemanasan global dan sebab-sebab masyarakat kurang mengambil berat terhadap fenomena ini. Okey, baik. Tepuk tangan untuk berapa markah?
2 markah. Okey, saya ulang balik sini. Rumusan membincangkan tentang, tak perlu, rumusan membincangkan kesan kata kunci isi tersurat wajib ditukar kepada kata yang sinonim yang sama maksudnya. Kita pilih tadi apa? Akibat ini pemanasan global yang sampai kata hubung dan wajib salin sampai kepada kata kunci isi tersirat. Sebab ini tak perlu buat apa-apa, jangan ditukar, terus saja salin. Dan sampai sini masyarakat kurang mengambil berat terhadap fenomena ini. Terus salin dan tampal. Jadi kalau guna teknik ini, awak hanya ada satu tugasan saja, iaitu menukar kata kunci isi tersurat. Itu je tukar. Itu je tugasan awak. Yang lain awak hanya salin dan tampal. Mudah kan? Jadi mengurangkan kesilapan teknikal jawapan ataupun binaan ayat pendahuluan, dan pada masa yang sama sudah tentulah mengelakkan kesalahan bahasa kerana awak hanya menyalin saja. Okey? Okey, sambil-sambil itu awak terus tulis dalam buku karangan awak. Okey. Tulis saya nak beralih pada nota di hadapan ini. Okey, cuba lihat nota yang kedua. Nota yang kedua, sebaik-baiknya ditulis dalam satu ayat. Sebaik-baiknya ditulis dalam satu ayat. Maksudnya, apabila kita nak memulakan perenggan yang kedua, iaitu perenggan apa? Perenggan yang kedua, perenggan isi tersurat. Ada berapa isi tersurat yang perlu atau wajib kita cari dan tulis nanti dalam rumusan? 6 isi tersurat. Berdasarkan kata kunci tadi, iaitu kesan. Kan? Okey. Penegasannya ialah sebaik-baiknya ditulis dalam satu ayat. Sebaik-baiknya. Maksudnya satu isi tersurat, satu kesan yang awak jumpa nanti dalam petikan mestilah ditulis dalam satu ayat. Jumpa kesan yang kedua, tulis dalam satu ayat. Jumpa kesan yang ketiga, tulis dalam satu ayat. Jumpa kesan yang keempat dalam petikan itu, ayat yang menunjukkan kesan dalam petikan itu, tulis dalam satu ayat. Dan yang terakhir, yang keenam, jumpa lagi isi tersuratnya yang merupakan kesan pemanasan global tadi, tulis dalam satu ayat. Jadi bermaksud di sini tulis 6 isi tersurat dalam 6 ayat. Jelas? Jelas? Okey, setakat ini 6 Saya tegaskan penulisan isi tersurat dalam 6 ayat untuk 6 isi tersurat. Okey. Lihat lagi nota di hadapan. Pastikan ayat isi tersurat ada subjek. Ada subjek. Subjek ni ialah dalam petikan tu ada subjek. Kadang-kadang subjek ni katalah cerita tentang apa tadi, pemanasan global kan. Kesan dia Jadi antara subjek yang kita boleh kaitkan dengan kesan pemanasan global ialah apa? Kesan dia. Alam sekitar akan mengalami pemanasan suhu. Kan? Betul banyak kehidupan yang akan mati dan akhirnya pupus. Contoh Jadi kat mana dia ni subjek? Alam sekitar yang tadi. Yang kedua, banyak kehidupan. Banyak hidupan. Bukan kehidupan, banyak hidupan. Contoh saya bagi dua Jadi dengar kalaulah kebetulan dalam rumusan itu, dalam petikan rumusan itu ada subjek itu,
ditulis dalam ayat isi, awak wajib tulis atau wajib salin, wajib ambil subjek itu dan tuliskan nanti dalam ayat isi tersebut. Kalau tak tulis, tak ambil, tiba-tiba je awak pun mulakan kan. Contohnya awak isi yang kedua katakan, kebetulan dalam petikan isi itu ada subjek, tapi tiba-tiba awak buat isi kedua tadi apa dia punya subjek? Banyak kehidupan kan. Okay, awak pun tiba-tiba je mati dan akhirnya akan seterusnya pun tulis kan, seterusnya akan mati dan seterusnya akan pupus. Contoh begitulah kan ayatnya kan dalam petikan. Awak tak tulis pun banyak hidup. Berapa markah yang awak dapat? Kosong. Isi jumpa, poin isi jumpa. Tetapi awak tak masukkan subjek yang ada di dalam petikan itu. Boleh faham? Kalau kebetulan tak ada, tak mengapa. Isi yang awak pilih sebagai isi tersurat tu, kalau dalam petikan kebetulan tak ada subjek, tak mengapa. Ini dia ada, tetapi awak tak salin, tak tulis, tak ambil, kosong markah. Sayang. Ini dikatakan betul tetapi tak ada markah. Betul tetapi tak ada markah. Semua BM2 soalannya daripada soalan rumusan sampai ke novel semuanya teknik sangat teknik. Jadi kena jaga, kena faham. Okey. Kita pergi ke paparan seterusnya. Okey, dengan sini. Ini nak mulakan isi tersurat yang pertama, perenggan yang kedua. Perhatikan betul-betul. Atas ini antaranya ialah salah. Kalau tulis diberikan kosong markah. Kenapa salah? Dia hanya tulis antaranya ialah. Dia tulis antaranya. Nya ini di konon-konon nak mewakili kesan pemanasan glob. Tapi dia tulis tak? Dia tak tulis frasa tu. Kan tadi ada jumpa kan, yang mula asal yang buat pendahuluan tadi kan, membincangkan apa tadi, kesan pemanasan global kan. Dia tak tulis, kosong. Yang ini dia tulis kata kuncinya. Dia tulis, betul ada kata kunci. Sama, memang kena tulis kata kunci yang asal, betul? Seperti dalam arahan soalan ke atas tu. Tetapi masih lagi tidak ada frasa lengkap seperti mana dalam arahan soalan itu. Dia tak tulis pun kesan pemanasan global tak ada, kosong. Yang ini antara akibatnya dua kesalahan, dua dosa. Dia melanggar hukum binaan ayat tersurat, ayat isi tersurat. Yang pertama dosa dia ya tukar kata kunci. Tak boleh. Sedangkan kata kunci hanyalah ditukar pada pendahuluan saja. Ini ditukar. Dan dosa yang kedua, kesilapan yang kedua ialah, saya sebut dosa sebab melanggar hukum. Yang kedua ialah tidak ada satu pun frasa yang sepatutnya ditulis, iaitu pemanasan global. Jadi yang mana yang lembaga inginkan? Yang ini, yang terakhir, warna biru. Antara kesan pemanasan global ialah barulah kita sambung dengan poin isi yang awak jumpa di dalam petikan. Awak baca dalam satu ayat, dalam ayat itu ada poin isi yang nak cari. Apa poin isi kita? Kesan pemanasan global. Jelas? Okey, baik. Kita pergi yang seterusnya. Penanda wacana. Okey, kita tinggalkan kesan penanda wacana. Kita tinggalkan penanda wacana. Okey. Kita pergi isi yang
isi tersirat. Isi tersirat perenggan yang ketiga. Macam mana cikgu nak buat isi tersirat? Sama juga macam nak mulakan isi tersurat. Sama. Kita mulakan dengan kata sendi antara. Kan biasa dengan antara kan mulakan kan? Okey, kita mulakan dengan antara. Antara, apa tadi dia punya kata kunci isi tersirat? Antara apa tadi? Betul, sebab dia punya kata kunci isi tersurat apa? Kesan kan? Okey. Isi tersirat? Sebab sebab pemanasan global. Okey, kita tengok. Okey, ni isi tersirat. Perlu berapa isi tersirat? Perlu berapa Ijol? Perlu berapa isi tersirat? Perlu berapa? Perlu 2 sahaja. Ada tak dalam petikan? Tak ada. Dalam petikan tak ada isi tersirat. Semuanya fikir sendiri. Yang ada dalam petikan hanyalah isi tersurat. Lebih daripada 6. Biasa 8, 9. Itu ada. Tapi isi tersirat tidak ada. Jadi mana nak dapat? Fikir sendiri. Nak fikir apa? Fikirkan berdasarkan kata kunci isi tersirat dan apa tadi? Kat atas tu kan? Dan, lepas kata hubung dan sebab berlakunya gitu kan? Betul? Jadi nak tulis dalam satu ayat atau 2 ayat? Kalau nak tulis dalam satu ayat, maksudnya awak majmukkan isi itu. Tulis dalam satu ayat majmuk. Awak pun tulis antara sebab berlakunya pemanasan global, betul? Ialah masyarakat yang melakukan pembakaran terbuka. Nokta. Sambung satu lagi ayat untuk isi tersirat yang kedua berdasarkan sebab. Jelas? Tetapi saya lebih suka untuk isi tersirat awak gabungkan 2 isi tersirat ini dalam satu ayat. Itu ayat majmuk. Kita guna kata hubung dan. Saya ulang balik semula. Buat catatan. Jangan sombong. Antara sebab pemanasan global ialah masyarakat yang melakukan pembakaran terbuka. Nak sambung isi tersirat yang kedua. Dan apa lagi agak-agak? Dan apa lagi? Dan operasi kilang yang berleluasa, kan? Berleluasa ataupun yang tidak dikawal ataupun kita buat pembebasan karbon monoksida oleh ataupun daripada kilang ataupun daripada kenderaan kan? Jelas? Jadi pendek saja. Saya ulang balik semula. Antara sebab pemanasan global ialah masyarakat yang melakukan pembakaran terbuka dan pembebasan karbon ataupun ambil asap kilang daripada sektor perindustrian, katalah, pun daripada perindustrian kan? Pendek je. Jelas? Okey, kita nak pergi ke perenggan yang terakhir, perenggan penutup. Jadi saya harap awak ingat macam mana nak mulakan isi tersurat, isi tersi dan sekarang ni penanda wacaan ni. Perenggan penutup. Perhatikan perenggan penutup, perenggan yang terakhir. Saya tak nak lagi ada pelajar yang buat dalam satu perenggan. Dan
rumusannya tak menyerupai ataupun tak menempati format rumusan. Perhatikan okey, mesti ada dalam perenggan penutup itu yang terakhir ini mesti ada 5 unsur. Mesti ada penanda wacana. Apa penanda wacana yang kita gunakan? Kesimpulannya. Tulis dulu. Kesimpulannya. Lepas tu nak tulis apa cikgu? Kita kena ada unsur kedua, cadangan. Cadangan tu apa cikgu? Okey, dengar. Dalam cadangan, perhatikan, mesti ada 3. Mesti ada 3 unsur lagi. Dalam cadangan, dalam unsur yang kedua ni, iaitu cadangan, ada 3 unsur lagi yang perlu ditulis. Iaitu semua pihak, contoh perlulah, semua pihak ni adalah sasaran pihak. Siapa? Semua pihak, kan? Ataupun setiap masyarakat. Tak kisah mesti ada kata bantu ataupun kata tugas. Perlulah, haruslah, adalah, kita biasanya guna perlulah kan. Mestilah, okey. Dah berapa? Dah 2 kan? Dalam cadangan tadi saya kata ada berapa? 3. Dah 2. Kata keterangan pihak, kata bantu ataupun kata tugas, dan mesti ada kata kerja. Lazimnya kata kerjanya kata kerja transitif. Lazimnya, kalau tak boleh fikir, kata kerja tak transitif pun boleh juga. Okey. Selepas itu sambung dengan unsur ketiga, iaitu isu fokus 1. Apa dia isu fokus 1? Ataupun tajuk, tema. Temanya ialah apa tadi? Pemanasan global. Awak tak boleh pergi ke cerita lain. Yang keempat, unsur keempat dalam penutup ialah kata hubung, sama ada guna supaya atau agar. Dan yang kelima ialah hasil. Kalau kita pendekkan hasil lah, hasil cadangan. Hasil cadangan mana? Hasil cadangan yang unsur kedua kita. Supaya ataupun agar alam sekitar sentiasa sejahtera. Kalau kita tak nak tulis sentiasa sejahtera pun tulis je. Agar alam sekitar sejahtera ataupun terus sejahtera. Yang ni tak perlulah. Kadang-kadang awak selalu guna dalam penutup agar dapat, supaya dapat. Kata dapat tu boleh dielakkan. Agar apa? Agar rakyat sejahtera. Kan gitu kan? Tak payahlah agar rakyat dapat hidup dengan sejahtera. Sama tak maksud? Sama. Jadi itu dia punya penutupnya. Jadi kalaulah kita ambil kependekan daripada apa ni, penutup ni, kita gunakan apa nama dia, mula dengan K, lepas itu C, cadangan, lepas itu I, isu, fokus 1, betul. Lepas itu kita ambil S line, supaya kan. A boleh ke? Okey, lepas tu kita ambil H. Dia jadi, apa ni bunyi ni? Kecil. Yang ini dalam cadangan tadi saya kata kita pecahkan kepada 3. Mesti ada kata keterangan sasaran pihak. Siapa? Semua pihak kan? Contoh kat sini mesti ada kata bantu atau kata tugas. Ini ialah apa dia? Kata kerja. Biasanya kita guna kata kerja transitif. Apa dia kata kerja transitif tadi tu? Semua yang bermula dengan huruf M, menan. Kat situ mengurangkan, menyokong, menghayati. Contoh kan? Jelas Jadi kita dah ada 5. Kita dah ada 4 perenggan utama kerangka dalam ni. Ini yang kita tengok tadi. Kesimpulannya semua pihak haruslah
mengurangkan pemanasan global supaya alam kita sejahtera. Mesti ada 5. Dalam cadangan mesti ada 3. Okey. Okey, ini salah satu daripada soalan rumusan. Jadi kalau perhatikan nanti saya tunjukkan yang dia punya arahan soalan dia. Awak tengok arahan soalan ni panjang tak ni? Awak pun akan tulis macam mana ni nanti? Rumusan membincangkan wajib tukar faktor pada sinonim faktor, sebab, punca pun boleh. Okey, rumusan membincangkan sebab pemilihan Malaysia sebagai destinasi pelancongan kesihatan dan tukar, tak tukaran, dan faedah industri pelancongan kesihatan kepada negara kita. Panjang. Tetapi jangan bimbang. Guna saja teknik yang menggunakan frasa rumusan membincangkan, tukar kata kunci isi yang pertama, kata kunci isi tersurat ini, dan yang lain sila salin sampai habis ini tanpa meninggalkan apa-apa perkataan itu. Jelas? Memang kalau kita perhatikan, tengok nanti kita tengok ini 12. Ni yang siapa buat petikan membincangkan 12. Saya tak nak sentuh tentang konten ini. Okey, kalau buat yang ini, yang kita buat ni, yang kita pegang ni, 17 lebih 5. Jangan risau. Ikut saja sebab nanti isi tersuratnya pendek. Poin isi tersurat dia pendek. Jangan risau pendek je. Okey, kita perhatikan dulu. Ini isi mana ni? Ini isi tersuratnya kan? Okey. Ini tersirat. Okey. Saya saja bagikan sampai 6 pilihan Jadi kalau dalam pesan dia nak 2 saja Ada berapa penutup? Ada berapa unsur? Ada 5. Cuba kita cek tengok betul tak? 1, 2, berdasarkan warna 3, 4, 5. Ini saya sengaja berikan contoh penulisan penutup yang panjang. Dia tak pandai nak pendek-pendekkan. Kalau kita buat macam ni, agar Malaysia terus maju, agar pelancongan Malaysia maju. Boleh kan? Tak ada masalah. Okey. Ada 5 Ada 5. Tengok dalam cadangan betul tak ada 3. Dalam cadangan dekat warna berapa tadi? Warna apa? Warna merah. Ada 3 lah. 1, kata sasaran pihak, kata bantu, kata tugas. Betul? Ada kata kerja. Bekerjasama memajukan. Kalau kita nak buang bekerjasama pun boleh. Taklah memajukan kan? Betul? Pun menyokong kan? Jadi perhatikan seterusnya. Ini antara jawapan contoh rumusan berdasarkan tugasan tadi 114. Dia menggunakan frasa petikan membincangkan, dan semua penanda wacana digunakan untuk 6 isi tersurat, dan kedua isi tersirat digunakan penanda wacana. Okey, kita tengok satu lagi. Ini yang kita nak guna, rumusan membincangkan yang 17 tadi. Okey, semua juga ada guna penanda wacana. Okey, baru berapa? 116 sahaja per 120. Sedangkan atas ini banyak. Yang kita awak kena salin tadi tu kan? Yang kat bawah ni pun banyak. Ingat untuk mengawal penulisan setiap kerangka rumusan, kalau pendahuluan kita kata 10 patah perkataan, antara penutup 10 juga. Dah berapa dah?
10 dengan 10, pendahuluan 10, penutup 10, 20. Isi tersurat 70, isi tersirat 30. 70, 30, 10, 10. Jadi kita ada 120 patah perkataan. Anggaran dia begitu dalam setiap kerangka rumusan. Tetapi ada yang terlebih, ada yang terkurang. Jangan risau. Yang paling banyak kurang biasanya ialah dalam isi tersurat dan tersirat. Cuma saya nak tegaskan di sini bahawa sila dengar, mohon dengar. Petikan dulu-dulu kurang kebat. Petikan SPM sekarang lebih kebat. Kalau dulu kita boleh, kamu mudah membezakan antara poin isi, huraian dan contoh. Berlakunya contoh poin isi katakan kesan tadi kan. Berlakunya peningkatan suhu bumi. Kan? Nokta. Oh, ini isi dia dah tahu. Nanti dia pergi ke isi ayat yang kedua. Hal ini dikatakan demikian kerana ataupun digunakan dalam konteks ini. Awak dah boleh kesan, dah boleh faham. Itu ialah ayat huraian. Nak kena ambil? Tak perlu ambil. Ataupun jangan diambil. Itu bukan poin isi, itu huraian. Nanti dia bagi contoh. Misalnya, sebagai contoh, apa yang dibuat kan? Orang ramai melakukan pembakaran terbukalah benda semua kan? Sebagainya. Itu jelas, nampak? Ada 3 ayat yang awak boleh tahu kesan, perasaan. Mana satu poin ayat yang menjadi isi tersurat. Sekarang dah berbeza sedikit. Ada petikan yang sekarang dah dikebatkan dalam 3 hal itu, dalam 3 unsur itu, isi, huraian isi dan contoh isi itu digabungkan dalam satu ayat. Digabungkan dalam satu ayat majmu'. Misalnya dia katakan, antaranya ialah masyarakat yang sering melakukan pemanasan pembakaran terbuka. Dan hal ini kan, dan hal ini disambung dengan kata hubung dan kan, dan ini akan menyebabkan apa, seperti apa contoh. Jadi kalau awak tak pandai memilih, mengasingkan mana satu poin isi, mana satu huraian isi, mana satu ayat contoh isi, itu yang awak akan menulis rumusan untuk isi tersurat. Sahaja dah lebih daripada 70 patah perkataan. Lebih banyak tu. Bila dikira-kira nanti, dah lebih daripada 120. Ingat, set dalam minda awak, apa isi tersurat yang nak dicari? Cari isi tersurat berdasarkan kata kunci saja. Dia nak apa tadi? Kesan. Cari kesan. Kesan saja. Kesannya apa? Suhu bumi meningkat. Kesannya banyak hidupan yang mati dan akan pupus. Banyak tanaman dan ternakan yang mati. Kan? Banyak akan merugikan banyak. Siapa lagi yang berkaitan dengan ni? Pengusaha pesawah ataupun peladang pertanian. Kesan-kesan dia lah apa kesan lagi? Contohlah, bagi contoh yang mudah. Pelbagai penyakit berbahaya akan muncul. Kan? Contohnya begitu kan? Tak payahlah, dan ini akan menyebabkan manusia. Itu dan ini akan menyebabkan manusia. Itu dah huraian. Dia nak kesan saja. Kesan, sebut tentang kesan. Langkah, sebut tentang langkah tadi. Boleh faham? Mengapa, apa, tak perlu. Jelas? Okay, saya harap kamu faham lebih baik daripada sebelumnya, dan maka awak pun dapat dilonjakkan dari yang sebelum ini menjadi lebih baik. Ingat percubaan tidak sampai sebulan lagi dari sekarang, pada awal Oktober. Itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Dan sebagai pengukuhan, sila buat. Dah betul kan tak soalan dalam pesa?
Dah betul kan ke belum? Dah dibetulkan je ni. Okey, kalau 5 rajin dah, 5S belum. Kita nak tahu belum ni sambungan ni. Okey, nanti kita teruskan buat dulu berdasarkan ni. Okey, nanti hantar. Okey, itu saja pada pagi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.